Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, sesungguhnya segala kepujian hanya milik Allah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Oleh itu kepada Allah lah kita memuji, kita meminta tolong, kita meminta keampunan, serta kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Dan juga kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari buruknya hawa nafsu diri kita pribadi dan buruknya amal-amalan kita. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Kerana barang siapa yang telah Allah berikan petunjuk, maka tiada siapa yang dapat menyesatkannya. Begitu sebaliknya, barang siapa yang telah Allah sesatkan, wa na'udzubillah, maka tiada siapa yang dapat memberikan petunjuk. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Dan kita selalu bersaksi bahawa tiada Tuhan yang berhak disembah dengan benar melainkan Allah semata, tiada sekutu baginya. Dan kita bersaksi bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan pesuruh Allah. Qala Allah tabaraka wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan jangan sekali-kali kita mati kecuali dalam keadaan Islam. Wa qala ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan, kepada pencipta kalian, yang mana dia telah menciptakan kita semua dari satu jiwa, iaitu Adam, dan dari Adamlah diciptanya pasangannya, dan dari dua pasangan inilah diciptanya lelaki dan wanita yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah, kerana kepada Allah lah kita meminta, dan bertakwalah kepada Allah dalam kita menjalinkan silaturahim, kerana sungguh Allah Maha mengetahui dan Maha melihat. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berkatalah dengan perkataan yang benar, maka Allah akan memperbaikkan segala urusan serta akan mengampunkan segala dosa-dosa. Maka barang siapa yang bertakwa kepada Allah, barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, sesungguhnya dia telah menang dengan kemenangan yang besar. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah. Sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah perkataan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sesungguhnya sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, dan seburuk-buruknya perkara dalam agama adalah perkara yang diada-adakan. Fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah, dan perkara yang diada-adakan dalam agama adalah perkara yang bid'ah. Wa kulla bid'atin dalalah, dan setiap perkara bid'ah akan menjerumuskan kepada kesesatan. Wa kulla dalalatin finnar, dan sesat tempatnya tidak lain tidak bukan adalah di dalam neraka Allah. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi Khamis yang mulia ini. Kita masih boleh teruskan lagi pengajian kita hadis siri yang ketiga, walillahil hamd, untuk meneruskan lagi tanggungjawab kita dalam menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala berdasarkan qala Allah dan qala Rasul.
Apa yang Allah firmankan dan apa yang Nabi SAW sabdakan. Ketahuilah, perjalanan kita dalam menuntut ilmu ini adalah tanda kebaikan. Tanda kebaikan. Baik di dunia, apatah lagi di akhirat. Berjalannya kita keluar dari rumah ataupun kita bersiap-siap depan telefon, depan TV dan lain sebagainya untuk menunggu ataupun untuk mempelajari ilmu Allah, itu adalah tanda kebaikan. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah kehendak baginya kebaikan, tandanya apa? Yufaqihu fid din, maka Allah akan dalami ataupun memberikan dia kefaqihan ataupun ilmu pengetahuan dalam agama. Maka apabila kita keluarkan ataupun kita habiskan masa kita ketepikan urusan dunia kita untuk kita pergi menuntut ilmu Allah, ketahuilah bahawa ini adalah tanda kebaikan. Akan tetapi jangan kita anggap kewajipan kita hanya sebatas untuk mempelajari, belajar dan belajar. Tidak. Jangan kita jadi orang-orang yang rugi. Dalam surah apa? Al-Asr. Allah SWT firman apa? Wal asr. Dan demi masa, demi waktu asar. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya setiap insan tidak terkecuali sungguh dalam kerugian. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Dan ini juga dalil kewajipan kita untuk menuntut ilmu. Apa kaitan iman dengan ilmu? Siapa tahu? Apa kaitan iman dengan ilmu? Sebab Allah firman ada 4 sifat kan? Illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Ada pertanyaan, mana ilmu kat sini? Allah tak cakap illal ladzina talabul ilm, tak ada. Tapi Allah cakap illal ladzina amanu. Jadi ulama mengaitkan bahawa orang-orang yang beriman ini adalah orang-orang yang berilmu. Okey, apa kaitan ilmu dengan iman? Siapa boleh jawab? Kak, apa agak kaitan ilmu dengan iman? Mi? Orang yang berilmu dia boleh mengamalkan ilmu dengan cara yang betul. Betul, Masya Allah. Okay, lebih tepatnya, bagaimana dia nak beriman kalau dia tak berilmu? Bagaimana seseorang nak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi kalau dia tak tahu bagaimana aku nak beriman kepada Allah? Hari ini insya Allah kita akan masuk tentang sari inti agama kita, tentang dengan rukun iman, rukun Islam, kemudian rukun iman, ihsan dan tanda-tanda kiamat insya Allah, jika Allah permudahkan. Jadi bagaimana seseorang nak beriman kepada Allah kalau dia tak berilmu? Sebab itu Allah kata illal ladzina amanu. Dan itu termasuk kepada orang-orang yang berilmu, termasuk kepada dalil kewajipan untuk menuntut ilmu. Sebab kita nak beriman harus dengan ilmu. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Maka ilmulah, ketahuilah bahawa tiada Tuhan yang berhak disembah, kemudian baru kita boleh beramal. Wastaghfir li dzambik, maka mintalah ampun kepada dosa engkau. Kemudian Allah SWT sambung lagi, illal ladzina amanu wa amilus solihat. Kemudian dia mengamalkan ilmu dia. Baik itu amal berupa dengan jawarih, tubuh badan, ataupun amal qalb, ketakwaan, tawakal, keimanan. Sebab iman naik dan turun. Bagaimana kita nak naikkan iman kita? Kita berilmu, kemudian kita amalkan ilmu tu dengan kita menaikkan iman kita. Itu amal qalb. Kemudian tak cukup setakat itu, Allah tak berhenti kat situ. Kita bukan orang yang, seorang Muslim tu bukan yang pentingkan diri sendiri, tidak. Dia bukan nak masuk syurga seorang-seorang ya. Wa tawasaw bil haqq, dan saling nasihat-menasihati dalam kebenaran. Ini ad-dakwah. Wa tawasaw bil sabr, dan saling menasihati dalam kesabaran. Ini mencakupi 3 sifat sebelum tu. Sabar dalam beriman, sabar dalam mengamal soleh, sabar dalam dakwah, dan sabar dalam sabar. Okey, alhamdulillah, insya-Allah kita akan masuk dalam hadis kita yang kedua. Tapi kita tak ambil semua hadis, kita hanya ambil sampai rukun Islam dulu. Tapi sebelum tu, alangkah baiknya kita ulang kaji dulu hadis yang pertama. Okay, siapa yang dah hafal hadis yang pertama?
Ke belum lagi? Tak apa. Kita terus ke pengajaran hadis yang pertama dulu. Kita ambil pengajaran hadis yang pertama, baru kita masuk pelajaran hadis yang kedua. Okey, yang pertama, agama Islam terbahagi menjadi dua. Yang pertama, perkara yang dituntut secara zahir, iaitu amal ibadah yang dilakukan secara zahir yang boleh nampak, solat, puasa. Yang kedua, perkara yang dituntut secara batin. Dan hadis innamal a'malu binniyat ini adalah termasuk dalam perkara yang dituntut secara batin. Okey, koma. Okey, saya nak tanya, manakala hadis, tahu saya minggu lepas saya dah beritahu, manakala hadis yang menuntut kita secara zahir, hadis apa? Sari inti agama terbagi menjadi tiga kan? Salah satunya hadis ni, innamal a'malu binniyat. Kemudian hadis Aisyah, kemudian hadis Nu'man. Okay, hadis Aisyah tentang apa? Tentang amal zahir. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Okay, sambung balik. Manakala seluruh amal zahir sesungguhnya kembali kepada niat, iaitu amal batin. Maka barang siapa yang melakukan amal zahirnya atas niat yang benar, maka Allah akan terima. Sebaliknya, barang siapa yang melakukan amal zahirnya dengan niat yang rosak, maka ia akan tertolak. Macam mana? Niat yang rosak. Niat yang rosak. Yang kedua, berkata Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah, usul ataupun asas Islam kembali kepada 3 hadis. Yang pertama, hadis Umar, innamal a'malu binniyat. Yang kedua, cepat sangat ke? Yang kedua, hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Dan yang ketiga, hadis Nu'man bin Bashir, Nu'man bin Bashir, al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Okey, seterusnya
kewajipan untuk membezakan di antara adat dan ibadat, ibadat dan ibadat yang lain. Sebab tu ni tak masuk sebab tu ada ulama kata ibadatu ahli ghaflah adat ibadatu ahli ghaflah adatun wa adatu ahli ibadah atau ahli yaqdhah ibadah. Faham tak? Ibadahnya seseorang yang lalai, dia hanya sebagai adat. Dia buat ibadah, tapi disebabkan dia tak menghadirkan niat, dia menganggap itu sebagai satu kebiasaan, akhirnya sia-sia. Akan tetapi adatu ahli yaqdhah ataupun ahli ibadah, adatnya seorang yang tidak lalai bangun, yaqdhah, dia kata lawan daripada ghaflah, adalah ibadah. Tetapi adatnya seseorang yang hatinya sentiasa hidup, boleh jadi ibadat. Walaupun dia makan, minum, naik kereta, berbual suami isteri, tapi dia sentiasa hati dia, aku buat kerana Allah, aku buat kerana Allah. Jadi ibadat, selalu kehidupan dia ibadat. Tapi kalau orang yang lalai, walaupun dia solat, walaupun dia ambil wuduk dan lain sebagainya, dia buat ibadat, itu dia menjadi satu adat bagi dia. Dia tak dapatkan apa-apa. Sebab tu hadis ni sangat penting. Okey, dalam nombor apa? 5 4. Okey, yang kelima, dia banyak dia punya pengajaran dia, tapi kita ambil secara ringkas ya. Yang kelima, yang terakhir, sesungguhnya hijrah, tapi hijrah ni dalam kata kutip, pindahnya seseorang dari negara kafir kepada negara Islam, merupakan amal soleh yang terbesar di sisi Allah. Tapi dengan syarat, niatnya kerana Allah dan kerana agama Allah. Okey, apabila kita cakap, dah habis pengajaran apabila kita cakap hijrah dari negara kafir kepada negara Islam merupakan amal yang terbesar di sisi Allah jika diniat kerana Allah. Sebaliknya, apabila seseorang Islam tu, Muslim tu, dia melakukan hijrah daripada negara Islam ke negara kafir bukan kerana Allah, bayangkan bagaimana dia punya kemurkaan dia kuasa dua. Okey, kita masuk kepada pelajaran hadis insya-Allah. Assalamualaikum. Okey, hadis yang kedua ni, Imam An-Nawawi rahimahullah membawakan hadis daripada Umar bin Khattab juga. Okey, untuk tambahan, okey, hadis yang pertama adalah hadis
Hadis yang pertama adalah hadis innamal a'mal binniyat. Kan? Okey, ini merupakan hadis yang pertama dibawakan oleh Imam An-Nawawi. Dan ia juga adalah hadis yang pertama dalam Sahih Al-Bukhari. Manakala hadis yang kedua, hadis tentang hadis Jibril. Dibawakan oleh Imam An-Nawawi yang kedua, dan ini merupakan hadis yang pertama dalam Sahih Muslim. Kenapa setelah Imam An-Nawawi membawakan, kita dah tahu kan, sebab tu dalam pembukaan kelas pengajian hadis yang pertama saya menerangkan tentang bagaimana Imam An-Nawawi menyusun kitab Arba'in An-Nawawi ni. Dia membawakan hadis-hadis yang jawami'ul kalim, hadis-hadis yang berkaitan dengan sari inti agama. Jadi first kali memang kebiasaan Imam Nawawi, dia akan bawakan hadis innamal a'malu binniyat sebelum dia punya mu'allafat dia. Dia punya karangan kitab dia. Sebab apa? Dia nak mendidik hati kita supaya ikhlas. Begitu juga Imam Al-Bukhari. Kitab yang pertama bab wahyu. Tetapi tiba-tiba Imam Bukhari bawakan hadis innamal a'malu binniyat. Tak ada kaitan pun dengan wahyu. Sebab apa? Ulama menerangkan bahawa Imam Bukhari juga ingin mendidik hati para pembaca, para pengkaji dan lain sebagainya untuk ikhlaskan niat dulu sebelum belajar. Sebab sayanglah kalau kita tak ikhlaskan kerana Allah, kita dah melakukan satu amal yang sangat agung di sisi Allah, tapi kita tidak niat, akhirnya menjadi sia-sia. Kemudian, kenapa Imam Muslim membawakan hadis Jibril pada awal kitab dia? Kerana hadis Jibril ini merupakan ummul hadis. Sebagaimana Al-Fatihah merupakan ummul Quran. Sebab apa Al-Fatihah merupakan ummul Quran? Kenapa Al-Fatihah merupakan ibu segala Quran? Mencakupi segala sesuatu dalam Al-Quran. Begitu juga hadis ini. Hadis Jibril ini mencakupi semua yang akan kita bahaskan dalam agama. Ialah berkaitan dengan rukun Islam. Rukun Islam tu ada syahadat, ada solat. Solat tu ada sifat solat. Bagaimana bermula dengan taharah. Betul tak? Taharah kan? Lepas tu aniyah, betul? Kitab Bulughul Maram tu. Lepas tu baru kita masuk solat. Lepas tu ada puasa dan sebagainya. Semua kembali kepada hadis ni, hadis Jibril. Sebab tu ulama mengatakan bahawa hadis Jibril adalah ummul hadis. Okey, hadis ni apabila ia melalui riwayat daripada Imam Muslim, jalur dia kepada seorang tabi'in yang bernama Yahya bin Ma'bar. Wallah, saya lupa. Yahya ini seorang tabi'in. Tapi bukanlah Imam Muslim direct ambil daripada Yahya, tapi jalur sanad dia bertemu dengan Yahya, tabi'in, seorang tabi'in. Tabi'in ni siapa? Siapa tabi'in? Dia jumpa sahabat. Dia tak jumpa dengan Nabi SAW. Okey, daripada Yahya ni, dia bawa hadis ni daripada Abdullah bin Umar bin Al-Khattab. Hadis ni daripada Umar bin Khattab yang kita belajar ni sekarang. Okey, daripada Abdullah, daripada Umar bin Khattab daripada Nabi SAW. Okey, kisahnya apa? Diceritakan oleh Imam Muslim dalam kitabnya bahawa Yahya ni dia daripada Iraq. Pada zaman itu, ketika itu di Iraq ni dah keluar kelompok Al-Qadariyah. Tapi kita tak bahas secara mendalam lah tentang Al-Qadariyah ni.
Tapi secara ringkasnya Qadariyah ni, dia tak percaya kepada la qadar. Tidak ada takdir, tidak ada yang tertulis. Semua yang kita buat adalah sesuatu yang baru. Jadi dia mentuhankan manusia. Manusia menciptakan perbuatannya sendiri. Kalau kita kan Allah khaliqu kulli syai', Allah mencipta segala sesuatu. Bahkan Allah dah tulis segala sesuatu yang sampai hari kiamat. Tapi orang Qadariyah ni, dia tidak percaya pada qadar. Lawan dia Jabariyah. Jabariyah ni pula mengatakan bahawa semua apa yang kita lakukan adalah atas kehendak Allah. Kita tak ada kuasa langsung. Kita Jabariyah daripada kata jabar, dipaksa. Dan kita Ahlussunnah adalah tengah-tengah. Kita mampu dan kita berhak ataupun kita boleh pilih untuk melakukan apa. Tetapi pilihan kita itu didasari dengan kehendak Allah. Bagaimana Allah berfirman, "Wa ma tasha'una illa an yasha Allah." Allah menetapkan bahawa kita berkehendak. "Wa ma tasha'una." Dan kalian berkehendak, akan tetapi Allah kaitkan kehendak kita illa an yasha Allah, kecuali dengan kehendak Allah. Okey, kemudian cerita dia. Jadi Yahya ni, dia bertemu dengan Abdullah bin Umar. Dia mengadu tentang puak-puak Qadariyah ni, yang tak percaya pada qadar. Kemudian akhirnya Umar berkata apa? Katakanlah kepada mereka bahawa aku bari'un minhum, aku berlepas diri daripada mereka, dan mereka berlepas diri daripada aku. Kemudian barulah Abdullah Umar bawakan hadis ni daripada bapaku Umar bin Khattab, daripada Nabi SAW. Jadi hadis ni sangat penting, sangat-sangat penting. Jadi saya sarankan untuk setiap keluarga tekankan anak, isteri apa semua untuk hafal. Tak hafal secara matan pun kita hafal dia punya makna dia. Okay, kita mula. An Umar radhiyallahu taala anhu aidan qal, daripada Umar juga telah berkata, bainama. Okey, bainama. Bainama ni asal kalimat dia baina je, di antara. Tapi ma ni adalah li takkid, disambung ma untuk penegasan bahawa memang kita duduk di antara Nabi SAW. Nahnu ni siapa? Umar dan juga beberapa para sahabat, tidak diketahui siapa. Julusun, duduk di sisi Rasulullah SAW. Astaghfirullahaladzim, pening ni. Okay. Zata yaumin, zata yaumin fi yaumin minal ayyam. Dia tak sebut hari apa. Dan ketika itulah tala'a alaina rajulun syadidu bayadi thiyab. Keluar, tala' ni apa? Tulu' syams. Keluar ni matahari, daripada perkataan tulu' syams kan. Tala'a keluar kepada kita, kepada kami, rajulun. Rajulun ni tidak ada alif lam, ada tanwin. Jadi dia nakirah kan. Jadi seorang yang tidak diketahui oleh Umar bin Khattab. Dan juga penegasannya setelah ni, dia Umar menerangkan tentang sifat rajul tersebut. Syadidu bayadi thiyab. Baju dia, siap adalah baju putih, ni sangat. Jadi baju dia sangat-sangat putih, bersih putih. Detailnya Umar membawakan hadis kepada kita. Kemudian syadidus sawadi sya'ar. Sawad ni hitam, sya'ri ni rambut, syadid ni sangat-sangat. Jadi rambut dia sangat-sangat hitam. Itu menunjukkan apa? Dia adalah seorang pemuda, syab.
Astaghfirullahalazim. Sorry Dia menunjukkan dia adalah syabun. Okey. Cara turunnya wahyu kepada Nabi SAW ada beberapa cara, betul tak? Anwa' nuzul wahyu. Yang pertama yang sedia ada ni, malaikat berubah menjadi seorang lelaki, mendatangi Nabi dan memberikan seorang wahyu. Dan kebanyakannya malaikat menyerupai seorang sahabat. Nama dia apa? Dihya bin Khalifah Al-Kalbi. Kan? Pernah dengar tak? Seorang sahabat yang mana Dihya. Dihya ni memang orangnya handsome. Kemudian yang kedua, datang wahyu fil manam, mimpi. Sebab mimpinya seorang Nabi adalah benar. Kemudian yang ketiga, yang paling keras sekali, salatul jaras. Salatul jaras. Bunyi apa? Kalau loceng tu kita sebut bunyi apa? Bingitnya bunyi loceng, macam itulah. Salatul jaras. Bingitnya bunyi. Dan ini yang paling berat ke atas Nabi SAW. Sehingga diriwayatkan ketika mana Nabi SAW naik atas unta, diturunkan wahyu berupa salatul jaras ni, unta tu duduk. Diriwayatkan juga seorang sahabat, Nabi tidur di atas riba dia. Dia rasa macam kaki dia nak patah ketika mana turunnya wahyu ke atas Nabi SAW berupa salatul jaras. Okey, jadi turunnya wahyu ketika ini berupa seorang malaikat menyerupai seorang lelaki. Tetapi lelaki ini tidak diketahui. Dia bukan Dihya. Kemudian Umar menerangkan lagi sifat dia. Baju dia putih, rambut dia hitam, iaitu dia seorang pemuda. Kemudian la yura alaihi atharu safar. La, tidak dilihat ke atasnya ataupun padanya atharus safar, tanda-tanda dia bermusafir. Jadi bersih, baju dia bersih, rambut dia tak kusut. Sebab apabila Omar tak mengenal lelaki ni, dia bukan Ahlul Madinah, jadi mesti dia datang daripada luar. Tapi kalau dia bila datang dari luar, tak nampak pula tanda-tanda dia datang daripada luar. Kalau zaman sekarang mungkin lah naik kereta, tapi zaman dulu tak ada kereta, naik unta. Kemudian Omar tekankan lagi, wala ya'rifuhu minna ahad, dan tidak ya'rif, tahu. Hu ni kembali kepada siapa? Kepada rajul ni. Dan tidak ada siapa yang tahu dia, iaitu seorang lelaki ini, minna, dari kita siapa? Nahnu ni, Omar dan para sahabat, ahad, daripada kita tak ada satu orang pun tahu dia siapa. Okay, hatta, sehingga jalasa Jibril duduk ila Nabi SAW, sehingga Jibril duduk ila kepada Nabi SAW. Okey, ini dia pakai ila, Umar pakai ila. Tetapi yang ni indah. Kenapa? Dan Umar cakap ketika mana kita duduk di sisi Nabi SAW kan, tapi ketika datangnya malaikat Jibril, sehingga dia duduk ke Nabi SAW. Kenapa tak cakap hatta jalasa juga indah Rasulullah SAW? Itu menunjukkan betul-betul dia datang terus depan. Misalnya lah, ni Nabi SAW, lepas tu ni Umar, ni para sahabat yang lain kan. Tiba-tiba datang Jibril, dia terus duduk di hadapan Nabi SAW. Dan itulah diterangkan oleh Umar. Maka fa'asnada, asnada ni daripada perkataan sanad, bersambung, iaitu dia betul-betul duduk di hadapan Nabi SAW.
Sehingga dia dalam terjemahan dia tulis apa? Fa'asnada, menyandarkan. Betul, menyandarkan rukbatai, lutut. Ha ni kembali kepada siapa? Rukbah ni lutut. Tai ni apa? Kedua lutut. Jadi macam ni saya terangkan. Tapi tak tahulah, kalau pening takut nanti hadis ni syahid dia. Okay, dia macam ni, rukbah kan. Sorry. Okay, rukbatun, lutut. Satu lutut. Kalau dua, rukbataini kan. Kalau dia dalam keadaan kasrah, rukbataini. Okay, mana pergi nun? Faham tak? Maksudnya rukbataini, tapi ini rukbataihi. Tak ada rukbatainihi. Mana pergi nun? Jadi nun dia memang kena hilang sebab apa? Sebab asal kalimat dia rukbataini Jibril kan? Ataupun rojul ni Jibril. Dua lutut Jibril. Jadi ini dinamakan dalam bahasa Arab mudhaf ilaih. Kan mudhaf ilaih, apabila dia ada nun, kita kena buang nun dia. Rukbatai Jibril. Itu kalau mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih. Maknanya lututnya kepunyaan Jibril. Itu bernama mudhaf ilaih. Jadi di sini dihilangkan nun sebab ha ni adalah mudhaf ilaih dia. Kembali kepada Jibril. Faham? Faham Tapi insyaAllah akan masuk nanti. Mungkin tahun depan kot. Mudhaf ilaih. Okey. Maka dia menyandarkan lututnya ila rukbatai. Ini kembali kepada Nabi SAW. Dia menyandarkan lutut dia kepada lutut Nabi SAW. Ini menunjukkan tentang adabnya seorang murid kepada gurunya. Dia betul-betul semangat, sehingga dia menunjukkan semangat dia untuk menuntut ilmu tu. Dia menyandarkan lutut dia kepada lutut Nabi SAW. Bukan dia tanya sambil bersandar ataupun sambil lewa. Itu dia tak ada adab. Okey, kemudian okey, wa wada'a, dan wada'a meletakkan kaffaihi. Ini pun sama juga, kedua telapak tangannya. Hi ni kembali kepada Jibril. Ala fakhizai, paha, kedua pahanya. Ni kembali kepada Nabi. Macam mana tu? Dia duduk belangga lutut, lepas tu letak Nabi tangannya ni. Tak, ni kembali kepada Jibril juga. Dia menyandarkan lutut dia dengan lutut Nabi SAW, dan dia meletakkan tangan atas paha. Dia fokus untuk menuntut ilmu. Kemudian waqal, dan dia telah berkata kepada Nabi SAW, Ya Muhammad, wahai Muhammad. Okey, pertanyaan dia, kenapa dia cakap Ya Muhammad, tak Ya Rasulullah ataupun Ya Nabi Allah? Kenapa dia cakap Ya Muhammad? Macam mana? Betul, dia sampaikan. Tapi mesti, kenapa Allah perintah Jibril suruh berkata Ya Muhammad, wahai Muhammad, tak kata Ya Rasulullah? Sebab kita kena panggil Nabi SAW Rasul, bukan boleh panggil nama. Rasul tu untuk manusia. Tak salah, tapi tak betul. Okay, tak. Ulama mengatakan bahawa kenapa dia panggil Ya Muhammad, sebab dia datang bukan dalam keadaan dihya. Dia datang dalam keadaan rajul, seorang lelaki yang tidak diketahui. Jadi dia tak nak terkejutkan para sahabat ketika itu. Dia berkata Ya Muhammad. Ya Muhammad ni adalah kebiasaan orang Arab.
orang pedalaman. Kalau kita kembali kepada semua hadis, semua orang-orang Arab ni dia panggil Nabi yang Muhammad ni. Tetapi orang yang duduk dekat kota ni, orang yang duduk dekat Madinah, dia orang tak ada panggil yang Muhammad. Dia mesti panggil ya Rasulullah. Dia beradab. Okey, dia berkata ya Muhammad, akhbirni. Akhbir fi'il apa? Akhbir sukun. Fi'il amar. Ni kepadaku, betul tak? Kabarkanlah kepadaku an tentang al-Islam. Pertanyaan dia, Jibril tahu tak Islam tu apa? Dia yang buat wahyu kan? Tapi kenapa dia tanya? Soalan tu lebih kepada para sahabat yang ada sekeliling. Jadi pengajaran dia tak semestinya orang yang dah tahu tak boleh bertanya. Dia kena tengok maslahat ketika itu. Kalau misalnya lah ada pelajar duduk kat sini, dia dah faham, tapi dia tengok kawan dia macam tak faham. Kalau dia cakap terus macam tunjuk bagus pula. Salah satu cara dia bertanya kepada guru. Untuk apa? Untuk biar guru terangkan kepada lain yang tak faham. Begitu juga Jibril. Sebab tu dalam akhir hadis ni Nabi cakap apa? Hada Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Jibril ni datang untuk mengajar. Nabi cakap yu'allimukum, mengajar. Dia bukan bertanya, tapi sebenarnya pertanyaan dia tu adalah untuk pengajaran. Okey, anil Islam. Faqal, maka telah berkata Nabi, telah bersabda Rasulullah SAW. Okey, rukun yang pertama. Okey, ini penting. Kita pergi sikit. Okey, kita baca dulu. Okey, rukun yang pertama al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Itu rukun yang pertama. Okey, rukun yang pertama. Tashhada Sekejap. Kita bawa sini sikit. Illallah. Okey, kita bahas satu-satu. Rukun yang pertama, an tashhada alla ilaha illallah. Allahu Akbar. Bahwasanya kamu tashrih fi'il mudhari' untuk muzakkar mukhatab. Bahwasanya engkau, kalau kita terjemah dalam bahasa Melayu apa? Bersaksi kan? Okey, apa kewajipan kita dalam kita mengatakan bahawa kita telah bersaksi? Kita percaya satu. Kita percaya. Kita iqrar. Kita menetapkan, kita percaya. Lagi? Kita yakin. Yakin dah termasuk dalam iqrar. Kita mengaku. Iktiraf. Dan iqrar dan iktiraf ni, yakin dan sebagainya, harus diikuti dengan dua perkara. Hati dan lisan. Jika salah satunya tak ada, maka dia belum Islam. Iqrar menetapkan, percaya, yakin, beriman dengan hati, jelas. Kalau dengan lisan, mana dia kena sebut? Nutqun. Dia kena sebut, dia kena bersyahadat. Tapi kalau orang yang tak boleh cakap,
Dia buat semampunya. Tak boleh. Orang yang bila boleh bercakap tapi dia tak nak cakap, dia tak nak syahadat, dia belum Islam lagi. Contohnya siapa? Yang dia dah lulus dalam bab qalb ni, tapi dia tak nak cakap berlisan, tapi dia belum beriman, bahkan dia masuk neraka selamanya. Siapa? Abu Talib, pakcik Nabi SAW. Dia dah beriman kepada Nabi SAW, bahkan dia tolong, dia bantu Nabi dalam kerja dakwah. Akan tetapi apabila Nabi SAW Qul la ilaha illallah, dia tak nak ucapkan. Jadi dia belum beriman. Jadi apabila kita cakap bersaksi, maka kita harus tahu bahawa kita menetapkan, kita yakin, kita mengaku bahawa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, dengan hati dan dengan lisan. Sini silau, sini sikit. Okey. Kita bersaksi, engkau bersaksi bahawanya la tiada ilaha. La ni la apa? La nafiyah lil jins. La yang menafikan segala bentuk jenis. Ilaha dari perkataan apa? Aliha ya'lahu, ilahan. Dia masdar, kata terbit daripada aliha ya'lahu. Aliha ya'lahu ni apa? Abada ya'budu, ibadatan. Apa ni? Menyembah, beribadah. Jadi lafaz ni memang kita kena betul-betul faham. Allah Subhanahu Wa Taala mengirim para rasul. Rasul yang pertama siapa? Nabi Nuh, kan? Manakala Nabi yang pertama adalah Nabi Adam. Jarak zaman daripada Nabi Adam hingga Nabi Nuh tidak ada berlaku kesyirikan, walaupun ada maksiat. Maksiat yang pertama apa? Pembunuhan, dengki. Tapi Allah belum turunkan Rasul. Okay, sebelum tu Rasul, apa kerja dia Rasul? Apa beza Rasul dengan Nabi? Okay, Rasul diturunkan ke atasnya wahyu. Okay, nazala alaihi al-wahy, wa umira bitablighihi, Rasul adalah orang yang diturunkan ke atasnya wahyu. Wahyu adalah syariat dari Allah, dan dia diperintah untuk menyampaikannya. Itu Rasul. Manakala Nabi, kalau Nabi pula madazala alaihi wahyu, tapi dia tidak diperintah untuk menyampaikannya. Itu bezanya. Nabi Adam diturun ke atasnya wahyu. Diturunkan para nabi melalui mimpi dan sebagainya, tetapi dia tidak ada kewajipan untuk menyampaikan untuk diri dia sendiri. Tetapi Rasul Nabi Nuh, dia wajib untuk menyampaikan. Sebab tu Nabi SAW takut pergi jauh sangat ni. Sebab tu Nabi SAW dilantik menjadi Nabi dengan firman Allah apa? Iqra', bacalah. Ni wahyu pertama diturunkan ke atas Nabi, betul tak? Dan apabila diturunkan wahyu ke atas Nabi yang pertama ni, Nabi secara rasminya telah dilantik sebagai Nabi.
Tapi belum sebagai Rasul lagi. Bila Nabi dilantik sebagai Rasul? Surah apa? Muddathir. Ya ayuhal muddathir, qum fa'anzir. Bangun dan berilah peringatan. Ketika itulah Nabi dilantik sebagai Rasul. Okey. Jadi kenapa Allah Subhanahu Wa Taala mengutus Nabi Nuh sebagai Rasul yang pertama ke atas muka bumi ini? Sebab apa? Sebab telah berlakunya kesyirikan. Kesyirikan yang berbentuk apa? Berupa apa? Adakah ketika tu zaman masyarakat zaman Nabi Nuh tu tak percaya bahawa Allah tu sebagai Tuhan? Allah sebagai yang menurunkan, mematikan, menghidupkan, memberi rezeki? Percaya, semua beriman. Akan tetapi kesyirikan apa? Dia menjadikan orang-orang soleh sebagai perantara kepada Allah SWT. Itu kesyirikan yang pertama berlaku. Ada dalam riwayat Ibnu Abbas menerangkan, menafsirkan firman Allah, kana nasu ummatan wahidah. Sesungguhnya sebelum diutusnya Nabi Muhammad, semua seluruh manusia di atas muka bumi ummatan wahidah. Semua tauhidkan Allah. Walaupun ada beberapa maksiat. Tapi bila berlakunya maksiat, berlakunya syirik yang pertama, walaupun secara zahirnya niat dia baik, itulah dia nak mendekatkan diri kepada Allah, tetapi dia seakan rasa diri aku ni hina. Aku harus pakaikan wasilah daripada orang-orang soleh. Sejarahnya pula diriwayatkan dari Ibnu Abbas, ketika zaman sebelum diutus Nabi Nuh, ada beberapa orang soleh yang Allah sendiri sebut dalam Al-Quran nama-nama dia. Waddan, apa macam ni? Ada 5 nama orang soleh. Aywa, waddan wala suwa'an wala yaghutha wala ila akhir ayat. Ada 5 orang soleh ketika zaman tu. Dan orang-orang soleh ni memang sangat dihormati. Jadi apa-apa masalah masyarakat ketika tu kembali kepada orang soleh ni. Mereka segan lah. Bila nak buat maksiat depan orang soleh, diorang segan. Kemudian wafatnya kelima orang soleh ni, dan seluruh qarn ataupun kurun yang hidup bersama orang soleh ni semua meninggal. Hiduplah qarn baru, generasi baru yang hanya dengar sejarah tentang orang soleh ni. Akhirnya Iblis pun buat kerja dia. Dia bisikkan kepada generasi ketika tu, ini orang soleh ni, kalau kau nak semangat beribadah, nak semangat menyembah Allah Subhanahu Taala, lukislah muka-muka orang soleh ni. Akhirnya diorang lukis muka orang soleh ni, diorang tampal kat tempat-tempat diorang ibadah untuk memberi semangat. Ketika tu belum ada syirik lagi, hanya sebagai semangat. Sebab tu dalam agama Islam, lukis makhluk hidup adalah satu dosa yang sangat-sangat besar, bukan dosa kecil. Walaupun sekadar kita lukis mata, hidung macam ni, dia komplit sebagai macam manusia, itu adalah dosa besar. Lukis bukan ambil gambar. Betul. Akhirnya menjadi tawasul kepada orang mati. Okey, kemudian apabila dia dah lukis, dia orang beribadah apa semua, akhirnya generasi yang zaman lukis ni pun meninggal, turun generasi baru. Iblis buat kerja lagi. Takkan lukis je gambar, buatlah patung. Akhirnya dia buat patung. Tapi patung ni belum diorang sembah lagi. Diorang hanya taruh kat tempat diorang beribadah, memberi semangat. Apabila orang malas tengok macam kadang kita pun kadang malas nak belajar, tiba scroll nampak muka Ustaz Abdul Muin. Ustaz selalu tegur, jadi semangat balik. Betul tak? Begitulah Iblis. Tapi bukan Ustaz. Sorry Ustaz. Okey, akhirnya generasi yang masyarakat buat patung ni meninggal, datang generasi baru, dah ada patung. Akhirnya Iblis cakap, takkan jadikan patung, minta kat dia jadi wasilah antara Allah. Itu akhirnya syirik yang pertama. Akhirnya Allah utus Nabi Nuh. Sebab tu Allah SWT berfirman apa? Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan. Dan sesungguhnya telah aku utuskan di setiap umat seorang rasul.
Apa kerja dia? Siapa boleh sambung ayat? Apa kerja seorang rasul? Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan. Surah apa ni? Walaqad ba'athna matin rasulan. Dan sesungguhnya telah aku utus di setiap umat seorang rasul. Apa kerja rasul? Surah An-Nahlu ayat 36. Surah An-Nahlu ayat 36. Apa kerja dia? Apa Allah SWT cakap? Ani'budullah. Okay, itu yang pertama. Yang kedua, wajtanibut taghut. Wajtanibu taghut. Ini yang kedua. Kerja Rasul apa? Membawa manusia supaya hanya beribadah kepada Allah dan meninggalkan sesembahan selain Allah, taghut. Dan inilah asas daripada syahadat la ilaha illallah. Betul tak? Kita bersaksi bahawa tiada Tuhan yang berhak disembah. Kita meninggalkan sesembahan selain Allah, illallah, kecuali Allah. Dan kita menetapkan hanya kepada Allah lah kita sembah. Bayangkan, daripada zaman Nabi Adam sehingga zaman Nabi Nuh, ketika berlaku syirik, akhirnya Allah turunkan Nabi Nuh untuk sampaikan. Sebab tu kalimat la ilaha illallah ni, apabila ditimbang di satu timbangan, mesti dia akan memberatkan segala timbangan di sebelahan. Berat mana dosa pun yang kita bawa di hadapan Allah, tapi kalau kita tidak mensyirikkan Allah, bagi Allah nak ampunkan tak ada masalah. Allah SWT firman apa? Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah akan ampunkan semua dosa. Sesungguhnya Allah tidak akan ampunkan. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Sesungguhnya Allah tidak pernah sekali akan ampunkan dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah akan ampunkan dosa selain syirik jika Allah kehendak. Okey. Okey, jap, kita dah pergi jauh sangat ni. Okey. Okey, jadi ilah di sini bahawa la nafiyah, ilah sesembahan. Ilahun adalah kata terbit daripada aliha ya'lahu, iaitu sembah, menyembah, beribadat, yang bermakna makluh. Walaupun dia kata terbit, tapi dia membawa makna maf'ul. Faham tak? Ilah ni adalah kata terbit, kata masdar daripada aliha ya'lahu, yang sembah, ibadatan. Tapi dia membawa makna ma'bud, yang disembah. Jadi terjemahan yang paling tepat kepada asyhadu an la ilaha illallah, ilah ni, kita bersaksi bahawa tiada Tuhan yang disembah. Kena cakap Tuhan yang disembah. Sebab kalau kita hanya cakap Tuhan, Tuhan dalam bahasa Arab apa? Rob. Kenapa Allah tak cakap tashhadu alla rabba illallah? Membawa makna yang sama, betul tak? Tuhan. Tak, Allah bukan nak sentuh pasal Rob ni. Sebab Rob ni orang-orang musyrikin Quraisy ketika itu semua beriman. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaquluna Allah. Apabila kau tanya, wahai Muhammad, orang-orang musyrikin, siapa yang cipta langit dan bumi? Nescaya mereka katakan Allah. Akan tetapi dia problem dekat mana? Dekat peribadahan dia orang, dekat ilah ni, dekat ibadat. Sebab tu ada sebahagian alun bid'ah ni, dia mengatakan bahawa ilah ni bukan bermakna daripada perkataan makluh, akan tetapi daripada perkataan Rabb. Jadi cukup dia mengaku bahawa tiada Tuhan selain Allah, dia dah beriman. Tak.
Apabila dia dah mengaku bahawa tiada Tuhan yang berhak disembah, maknanya semua ibadat, semua yang dikatakan ibadat, dia hanya lakukan hanya kerana Allah, itu baru syahadat dia diterima. Tapi kalau dia mengaku bahawa Allah sebagai Rabb yang turunkan rezeki, turunkan hujan dan sebagainya, tapi apabila dia berdoa, dia meminta, dia sembelih, dia bertawakal kepada selain Allah, maka syahadatnya tidak sah. Okey, kita masuk lagi bahasa Arab Okey. La ilaha illallah ni adalah jumlah, nanti kita bakal masuk ismiyah. Jumlah al-ismiyah. Jumlah ni satu jumlah dia terbagi menjadi dua, jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Jumlah yang diawali dengan isim iaitu ilah, ataupun diawali dengan fi'il. Misalnya bada'a Muhammad fi ta'lim, misalnya telah memulai Muhammad dalam mengajar. Muhammad tu dah start mengajar, dia start daripada fi'il. Jadi ini adalah jumlah fi'liyah. Okay, tapi kalimat la ilaha illallah ni adalah jumlah ismiyah. Apabila jumlah ismiyah, dia kena ada isim dan khabar. Isim ni adalah ilah, tapi mana khabar dia yang mengabarkan tiada Tuhan? Kita dah cakap tiada Tuhan, ada isim, tapi khabar dia tak ada, mahdzuf, hilang, dihilangkan. Takdir dia apa? La ilaha haqqun. Tidak ada Tuhan yang disembah, yang diibadahi dengan benar. Itu takdir dia. Ini pun kita kena tahu. Sebab ahlul bid'ah, dia meletakkan takdir dia apa? Sebab kalau hukum nahwu, kita kena cari. Apabila ada isim, tak ada khabar, kita kena cari dalil yang lain menunjukkan khabar dia apa. Jadi para ulama Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan takdir khabar dia adalah hak. Tiada Tuhan yang disembah dengan benar kecuali Allah. Tetapi ahlul bid'ah syubhah dia meletakkan la ilaha, takdir dia maujud. Apabila kita dah yakin bersyahadat bahawa tiada Tuhan yang berhak Tuhan yang disembah yang ada selain Allah. Tak faham? Jadi, sebelum tu, jadi kenapa ahlul bidah meletakkan maujud? Sebab dia nak menghalalkan perbuatan syirik dia. Seperti berdoa. Dia nak hilangkan makna kata ibadah yang benar ni. Faham tak? Dia nak lebih kepada rububiyah. Jadi engkau, apabila seseorang tu dah percaya Allah sebagai Tuhan dan Allah itu ada, dah, dia takkan syirik. Dia buat apalah, dia pergi kubur ke, dia pergi tawaf, itu bukan syirik. Sebab hati dia dah percaya Allah. Takkan kita nak syirik? Itu problem dia situ. Jadi dia orang nak menganggap bahawa perantara, betul. Sebab tu kita Ahlussunnah wal Jamaah ni, kita kena tegaskan, kena terangkan bahawa kalimat la ilaha illallah ni, apabila kita dah saksi bahawa tiada Tuhan yang berhak disembah dengan benar. Apabila kita cakap ilah daripada perkataan ibadah kan tadi. Jadi apa semua bentuk ibadah? Engkau tawaf, ibadah ke tak? Ibadah, jadi kena tawaf hanya kerana Allah. Boleh tak tawaf kepada kubur? Ada tak Allah perintah? Sembelih, ibadah ke tak? Jadi kita kena salurkan hanya kepada Allah. Apabila kita sembelih kerana selain Allah, jadi bangkai dan lain sebagainya, ibadah yang lain. Sebab tu khabar dia, takdir dia apa? Haqqun. Tidak ada. Patut kita syubhat ahlul bidah cakap apa? Takdir dia adalah maujud, ada. Kita tanya dia, selain Allah, iaitu Tuhan yang disembah, ada tak Tuhan lain yang disembah juga? Orang Hindu sembah apa? Sembah lembu, sembah bahala. Ada tak Tuhan dekat sini? Ada kan? Jadi maujud
sangat tak betul lah untuk menjadikan dia tak. Tarikat lain tu dia maujud lah, dia macam Naqsyabandi tu. Wallahualam, saya pun tak tanya dia orang macam mana. Tapi yang saya belajar syubhat alul bidah macam ni lah dalam kalimat la ilaha illallah. Sebab tu kalau kita jangan pelik sangat lah. Sesuatu benda yang kita anggap ni dah syirik, ni syirik akbar ni, tapi bagi dia orang relax je. Sebab pemahaman dia orang dalam syahadat pun dah terpesong. Jadi ini dah seperti Kristian misalnya yang ada perantaraan. Boleh tapi tak sampai tahap Kristian lah. Okey, nanti orang cakap saya syahadat tak. Tapi saya terangkan tentang ilmu yang harus disampaikan. Okey, jadi terjemahan dia yang benar yang kita kena ajar anak-anak kita, bahawa kita bersaksi bahawa tidak ada Tuhan yang benar, yang diibadahi, yang disembah, yang dipersembahkan segala ibadah kecuali Allah. Kemudian, okey, tu dah faham setakat ni faham? Sebab tu kalimah la ilaha illallah ni sebab tu kalimah la ilaha illallah ni dia ada dua, macam tadilah ani'budullah budullah wajtanibut taghut, dia ada dua apa? Dua bahagian dia. Yang pertama bahagian ni, la ilaha, kita menafikan, an-nafyu. Kita menafikan segala bentuk sesembahan yang disembah, semua bentuk yang misalnya bukan setakat patung, bukan setakat tempat-tempat ibadah orang-orang musyrik, bahkan ibadah ni lebih luas. Ada orang yang menjadikan tok guru dia sebagai, boleh kita katakan, tahap ilah. Ada orang menjadikan Nabi Muhammad SAW tahap supaya ada ilah. Betul tak? Jadi perkataan yang pertama la ilaha, kita menafikan semua. An-nafyu al-am, kita menafikan secara umum semua. Mesti ada kaitan. Betul. Boleh. Itu lebih dalam lagi pembahasan ni. Ini kita kalau bertuhankan duit dan bertuhankan pemimpin tu, dia belum termasuk dalam kategori syirik yang disembahkan ibadah. Faham tak? Kadang orang, macam mana yang kita bahas ni, apa yang kita sebut tentang ibadah. Ibadah tu apa? Dia punya takrif dia. Takrif ibadah tu apa? Kullu amalin atau qaulin yuhibbullah wa yardah. Yuhibbuhullah wa yardah. Semua amal ni macam kita cakap tu lah, amal hati, amal jawarih, amal lisan, ataupun perkataan yang mana Allah SWT suka dan redha, itu ibadat. Apa-apa perkataan, apa-apa perbuatan yang kita lakukan dan kita tahu bahawa Allah redha dan suka, ketahuilah itu adalah ibadat. Okey, kemudian bahagian yang kedua, illallah. Illallah ni adalah al-ithbat. Al-isbat, al-khas. Okey, yang pertama kita menafikan secara umum semua sesembahan yang disembah selain Allah, yang tidak benar, yang batil, kata lawan dia hak. Kemudian kita menetapkan illallah, kita mengisbatkan khusus
sesembahan tu hanya kepada Allah. Ni aliha batilah. Boleh faham? Jadi syahadat la ilaha illallah dia terdiri dari dua bahagian. Dia tak boleh salah satu. Apabila kita cakap la ilah je, tak ada Allah, jadi ateis lah. Tiada Tuhan. Tapi apabila kita sebut, kita yakin Allah, tapi kita tak menafikan, kita syirik. Dia beribadah kepada Allah, tapi apabila lakukan syirik, tak apa. Yang penting kita ibadah kepada Allah. Faham tak? Jadi mesti kena ada dua unsur ni. First kali kita bersihkan dulu. Kita menafikan semua bentuk ibadah. Kita tak buat apa, kosong. Semua ibadah kita tepikan dulu. Akhirnya ibadah tu kita ikhlaskan. Kita hanya berikan kepada Allah, khusus kepada Allah. Sebelah bawah. Okay, lama sangat ni. Okay, kita lepas tu ada syahadat la ilaha illallah ni, setahu mana kita tahu adalah miftahul jannah, betul tak? Kunci syurga. Tetapi ulama cakap bukan sekadar kita ada miftah. Miftah tu kunci kan, dia ada gigi dia tak? Kan? Bila miftah tu straight je, dia tak boleh nak buka pintu. Dia mesti ada gigi dia. Begitu juga kalimat la ilaha illallah. Dia ada syarat dia. Ada 7 syarat. Saya rasa tak sempat ni. Nanti minggu depan saya akan bawakan 7 syarat ni, sekali dengan dalil. Secara saya bawakan, boleh catat, tapi dalil dia nanti minggu depan kita ni. Okay, yang pertama apa? Ilmu. Yang kedua, yakin. Yang ketiga, ikhlas. Yang keempat, mahabbah, cinta. Yang kelima, al-inqiyad. Yang keenam, as-sirku, jujur. Keenam, sirku. Yang ketujuh, al-qabul, menerima. Bukan setakat kita faham kalimat la ilaha illallah, kita dah settle faham bahawa la ilaha ni Allah nak negaskan tentang bentuk ibadah, bukan sekadar Tuhan yang mencipta, yang menurunkan, tak. Semua bentuk ibadah yang kita nak salurkan, kita tak boleh salurkan hanya kepada, kita hanya boleh salurkan kepada Allah sahaja. Tapi bukan setakat kita tahu, kita kena kenal juga ketujuh syarat ni. Sebab setiap syarat ni dia berdasarkan Al-Quran dan hadis. Misalnya macam ni, al-ilmu ni, hadis daripada Uthman, yang diriwayatkan Imam Muslim, man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang mati dan dia tahu ilmu dan dia ketahui tentang la ilaha illallah, maka dia akan masuk syurga. Nombor 5, al-inqiyad ni patuh taat. Dan insyaAllah dah pukul 12 ni, kita minggu depan kita bawakan dalil. Sebab kita nak habiskan ni. Okay, secara macam mana? Nombor 7, al-qabul, menerima. Okey, lepas tu Jibril bertanya kepada Nabi SAW, akhbirni anil Islam. Nabi SAW menjawab, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Okey, yang kedua, kita bersaksi, iqrar, i'tiraf bil qalb wal lisan bahawa Nabi Muhammad ibn Abdullah, zuriatnya Nabi Ismail bin Ibrahim, adalah sebagai pengutus Allah. Ini pun dia ada syarat dia juga. Yang pertama, an yuhibbuhu sallallahu alaihi wasallam. Saya tulis lambat dah lambat ni.
Saya beritahu je. Yang pertama, kita menjadikan Nabi Muhammad orang yang paling kita cinta, lebih kepada semuanya. Mak, ayah, isteri, anak-anak, apabila bertembung dengan cinta kepada Nabi SAW, Nabi SAW adalah yang pertama. Misalnya, isteri yang kita sayang misalnya, tiba-tiba buat bid'ah, buat sesuatu yang kita dah nasihat, kita dah terangkan, inilah satu perkara yang tidak dianjurkan, dia tak nak terima. Kita nak pilih yang sunnah ataupun kita nak pilih yang bid'ah. Itu kita teruji. Okey, yang pertama al-mahabbah, cinta. Yang kedua, imtithal awamirihi, menjalankan semua yang diperintah oleh Nabi SAW dan meninggalkan apa yang dilarang. Itu syarat untuk kita bersaksi bahawa Nabi Muhammad sebagai Rasul. Okey, yang ketiga, kita membenarkan dan mempercayai seluruh apa yang Nabi SAW sampaikan, baik yang telah berlaku maupun yang sedang berlaku, apapun yang akan berlaku, kita percaya. Sami'na wa ata'na. Yang ketiga. Yang keempat, kita tidak beribadah kepada Allah melainkan dengan apa yang telah ditunjuk oleh Nabi SAW. Itu yang keempat. Yang kelima, kita menghormati hadis-hadis Nabi SAW. Itu mencakupi dengan hati kita, dengan perbuatan kita. Misalnya kitab hadis, tulisan hadis, jangan kita taruh sebarang. Kita kena hormat dia. Itu adalah syarat persaksian kita bahawa Nabi Muhammad SAW sebagai pengutus Allah. Apabila salah satu tu dia tak mampu untuk lakukan ataupun dia hadirkan untuk diamalkan, maka syahadat dengan kepada Nabi Muhammad sebagai Rasul tu belum lengkap, belum sempurna. Kemudian wa tuqimas solah, dan mendirikan solat. Jadi sebenarnya hadis ni tak cukup kita terangkan tentang 1 jam. Kalau kita nak cerita pasal solat ni, daripada start taharah sampai zikir lepas solat, solat sunat apa semua. Jadi kesimpulannya, belilah buku Gulam, sifat solat Nabi. Boleh cari di Shopee, Gulam online lah. Tapi di sini menunjukkan bahawa solat merupakan rukun Islam. Ni saya nak terangkan betapa banyak para pemuda, para orang-orang muda sekarang yang menganggap remeh tentang solat. Ni Nabi SAW ditanya oleh Jibril, apakah rukun Islam? Nabi cakap wa tuqimus solat, dan kau mendirikan solat. Tuqim ni, kenapa Nabi tak cakap wa tuaddi ya solat? Kau tuaddi ni adab ni apa menjalankan ataupun mengerjakan solat. Sama juga makna dia, tapi Nabi SAW pakai tuqim daripada perkataan aqama yuqimu, mendirikan diri, menegakkan. Sebab solat ni dia bukan setakat kita buat solat je. Solat yang sebenarnya solat adalah solat yang khusyuk, solat yang ra'un, solat yang hafizun, bukan solat yang sahun. Sebab dan sebenarnya solat dia tanha anil fahsya'i wal munkar. Apabila dia betul solat kerana Allah, first kali dosa dia akan dihapuskan, sebagaimana Nabi memberi pemisalan seseorang yang rumah dia di tepi sungai. Kalau setiap hari dia mandi 5 kali, ada kekotoran kat badan dia. Begitu juga solat. Okay, cerita solat banyak, dan dia amalan yang pertama sekali dihisap. Apabila baik solat, maka baiklah secara amal. Tapi kalau solat pun tak betul, na'udzubillah. Jadi jangan kita anggap remeh solat. Sebab tu ulama ada khilaf, barang siapa tinggalkan solat, kafir ke tidak? Dengan sengaja kafir, walaupun dia anggap solat tu wajib. Dia tinggalkan kerana malas, saya pribadi anggap kafir. Sebab Nabi SAW bersabda apa? Al-ahdu bainana, tak tulis lambat Al-ahdu bainana wa bainal musyrik wal kafir, atau kama qala sallallahu tarkus solah. Perjanjian antara kita seorang muslim dengan sebelah kita seorang kafir ataupun musyrik adalah meninggalkan solat. Saya bagi contohlah. Misalnya kita bermusafir dalam kapal terbang ke atau dalam kapal ke,
Dalam tu kita tak tahu mana Islam, mana kafir. Tiba-tiba ada azan, solat. Macam mana kita nak bezakan? Siapa yang buat solat, Islam tu tak? Siapa yang duduk tak nak mengerjakan solat, dia kafir lah secara zahir. Jadi orang yang meninggalkan solat kerana sengaja dan malas ni, bertakwalah kepada Allah. Cepat-cepatlah bertaubat. Kemudian waktu tiaz zakat dan mengerjakan zakat. Zakat di sini adalah zakat wajib. Yang harus 2 syarat lah, kan? Nisab, an-nisab dengan haul. Cukup setahun dan lebih daripada nisab, maka dia wajib keluarkan 25 kan? 25%. 2.5. Astagfirullah, 25 banyak kan? 2.5%. Sekarang berapa? 12,000 13,000 kalau dalam negeri Selangor lah. Okey, zakat ni pun kalau kita nak cerita tentang kelebihan dia sangat banyak. Dan ini adalah ibadah yang berbentuk harta, maliyah. Sebab puasa berbentuk jasmani kan, jisim. Dia tak sentuh tentang harta pun. Kita puasa je. Tapi zakat sentuh tentang harta kita. Dan haji pula dua-dua, jisim dan mal. Kita kena ada duit pergi haji, kita kena korbankan badan kita, wukuf, lempar dan lain sebagainya. Okey. Wa tasuma Ramadan, dan puasa pada bulan Ramadan. Wa tahujjal bait, dan mengerjakan haji di Baitul Haram. In istata'ta ilaihi sabila, jika kita mampu. Jika istata'ta, mampu kepadanya, ilai bait sabila, jalan, berupa harta, tunggangan dan lain sebagainya. Jadi orang yang tak mampu tak ditekankan. Cuma haji ni Nabi tekankan ini istata'ta ilaihi sabila. Yang lain ni semua, solat, zakat, puasa, mampu tak mampu kau kena buat juga. Dia ada satu kewajipan, rukun Islam. Okey, kemudian Jibril berkata, sadaqta, engkau betul. Akhirnya Umar cerita, fa'ajibna lahu, dan kita ta'ajub, terkejut. Ni kembali kepada Umar dan para sahabat. Lahu, hu ni kembali kepada Jibril. Yas'aluhu, hu ni kembali kepada siapa? Nabi SAW. Jibril ni bertanya kepada Nabi, tapi dia yang membetulkan. Sebab tu kita cakap tadi, pertanyaan tu tak semestinya daripada orang yang tak tahu. Orang yang dah tahu, tapi untuk maslahat, dia boleh bertanya juga. Okay, ada apa pertanyaan? Jadi minggu depan insyaAllah kita masuk rukun iman. Rukun iman pun cerita dia panjang juga, Masya Allah. Rasanya kalau beriman kepada Allah 1 jam tak cukup. Wallahu a'lam. Jadi sebab tu Imam Muslim dia mulakan kitab dia daripada hadis ni. Sebab setelah tu dia akan terangkan tentang semua yang berkaitan dengan hadis ni. Sebab tu hadis ni dinamakan Ummul Hadis. Ada apa pertanyaan berkaitan dengan kelas? Jadi insya-Allah kita akan jumpa minggu depan. Kita terangkan tentang 7 syarat kalimah la ilaha illallah tadi berserta dengan dalil daripada Al-Quran dan Sunnah. Mungkin sedikit banyak ada sentuhan tentang beriman syahadat, mengaku bahawa Nabi sebagai Rasul, dan solat kita akan sentuh minggu depan insya-Allah sebab tak cukup waktu. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Kita tutup kelas kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كتاب الله ترق جنانه وتنل